Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Pak Chu? Pak Chu orang pertama hadir pada malam ini. Begitu juga dengan Saudara Hafiz Wan Basirun. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas. Bobby San. Bobby San dari mana saudara? Tengok gambar Bobby, macam filem Bobby dulu lah. Saya teringat zaman sekolah dulu. Begitu juga dengan saudara Syahid Ibrahim, saudara Zamari LC, saudara Abdul Hamid. Apa khabar saudara? Moga saudara sihat walafiat. Pendekar Mata Satu. Salam, masyuk. Saudara Mat Otai Harun. Waalaikumsalam. Saudara Syahrani Salamah. Begitu juga dengan saudara Herman. Waalaikumsalam. Langkap ya, saudara Pak Cu dari Langkap. Langkap di Perak lah kot ya. Apa khabar? Openg Temu di Sarawak. Nur Haimi, saudara Alan Haji Din. Apa khabar Alan? Tadi kata tukar nombor telefon. Saya tak sempat menghubungi saudara Alan ya. Doa saya agar orang di Kelang sihat walafiat Alan. Saudara Hafi Ikwan, saudara Yub EJ. Begitu juga dengan saudara Muhammad Fuad. Apa khabar saudara? Abdul Hamid, saudara Abdul Hamid, Sri Piatu, jangan begitu semua orang Sri Piatu lah sekarang ni. Paipon, kalau Paipon hadir, mesti ada yang kontroversi. Begitu juga dengan Hosman Nur, saudara Syukur Jamil, saudara Adib Amjad, Tengku Osman, apa khabarku? Moga sehat. Saudara Joka, saudara Nana Razali, Nilawati Ainul, Nur Haimi, apa khabar puan? Abika ni katanya rasa orang Kelantan ke Abeka. Apa khabar Raja Kamal Raja Baizan daripada Sungai Petani. Doa saya agar Sungai Petani sihat walafiat semuanya ya. Long dari Melaka. Zainal Ishak. Salam perjuangan dan beliau berkirim salam untuk semua. Begitu juga Juzali Hashim, Bidi Bani Jawi, Ramli Putih dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan malam ini ya saudara Rusinin. Last kali sebut nama Rusinin, kau ingatlah kau nak nanti kesian kat dia hadir daripada Sabah tu. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Mukadimah saya, pencerahan saya tidak lain tak bukan adalah tentang kedudukan COVID-19. Menurut laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Rio daripada Universiti Malaya, kata Rio, hari ini hari Sabtu 15 Januari 2022 yang merupakan hari yang ke-668 negara kita ini dijengah oleh virus corona. Dan hari ini ada sedikit pengurangan sebab semalam 3,346 jangkitan. Tapi hari ini 3,074. Mudah-mudahan dia tersusut lah. Tak larat rasanya nak memberi pandangan, memberi pencerahan dalam keadaan yang begitu menggusarkan kita saudara tentang kedudukan COVID ini. Kerana semalam ada 12 kematian. Saudara ya, jadi daripada 12 kematian itu jumlah keseluruhan warga kita yang telah pun dijangkiti oleh COVID-19 ini adalah 2,805,000 orang saudara. 2,805,337. Kematian sudah pun menyangkaui lebih 31,000 dan hampir 32,000 orang. Jadi untuk hari ini tanggal 15 Januari apabila ada jangkitan laporannya 3074 menjadikan untuk bulan Januari 2022 jangkitannya adalah sejumlah 44,053 orang warga kita yang dijangkiti. Jadi saudara, jagalah kebersihan diri, jaga penjarakan sosial. Hanya kita jaga diri kita saudara ya. Terima kasih saudara Rio atas kiriman tersebut. Jadi saudara, seperti biasa, usai pencerahan, iklan sikitlah e-commerce. Saudara, e-commerce kita lain tidak. Kalau saudara ada mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Sibuk kalau Azhar dengan dia punya haruman setangi bakurnya. Juga parfum yang dari Timur Tengah. Asalnya daripada Emirat ya saudara. Saya suka parfum jenama Amir Al-Qud. Memang aromanya begitu menyegarkan. Pulang pada saudara, banyak brand saudara boleh hubungi Al-Azhar. Dan apabila saudara berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupalah rendang tok karya ibunya
begitu juga dengan Bahulu Berdal. Sebabnya semuanya macam saya katakan semalam, dah dekat-dekat dah bulan puasa kita dah ni, saudara. Baik, saudara, kalau saudara tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara. Bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa pula produknya itu dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Lembah Kelang, bolehlah berhubung dengan Syauqi di Kizinis untuk mendapatkan bekalan buah-buahan grade AAA yang terbaik seperti kiwi, cherry, anggur, buah lai, buah apple, macam-macam buah-buahan lagi saudara. Dan buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Ini untuk yang tinggal di sekitar Lembah Kelang saja ya saudara. Di luar tak ada kemampuan, kata Syauqi. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan tentulah pengakhirannya iaitu jangan lupa saudara, Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ni memang mengasyikkan. Makan asyik aja. Rasanya pedas, rangup dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Jangan lupa saudara, Popiah Sirih Lady Maria. Usai sudah pun selesai e-commerce seperti biasa saudara. Sekarang ni kita segmen baru kita adalah segmen naluri kehidupan. Saudara, bukan tazkirah, naluri kehidupan. Ini adalah kehendak teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Kalau boleh tukar, saya pun tukar. Pandangan teman-teman harus disantuni saudara. Dalam naluri kehidupan begini saudara, dari Mahmud bin Labaid, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Syirik asghar. Jadi para sahabat yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah bertanya, apakah itu syirik asghar itu, duhai Rasulullah? Maka baginda pun bersabda, maksudnya syirik asghar itu adalah riak. Kerana Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riak pada hari kiamat nanti, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, maka ini mafhum dalam Al-Qurannya, maksudnya bukan bahasa Arab, saya tak nak sebut dalam bahasa Arab saudara. Maksudnya, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riak sewaktu anda berada di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian akan mendapat balasan daripada mereka. Ini adalah hadis riwayat Ahmad yang ke-429. Saudara, sebab itu kita sebagai insan di dunia ini jangan riak, jangan sombong. Tidak ada sesuatu kelebihan pada kita. Kita ni apa-apa pun dinilai oleh Allah SWT adalah tentang amalan kita dan kesetiaan kita, kesolehan kita. Apa yang kita lakukan harian itulah yang dinilai oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu kita riak. Jangan saudara merasakan diri saudara hebat, ada orang lebih hebat daripada saudara. Jangan saudara merasakan diri anda bijak, ada orang lebih bijak daripada saudara. Jangan sekali merasakan diri anda kuat kerana ada orang lebih kuat daripada kita. Dan paling penting, jangan kita merasakan diri kita kaya kerana ada orang lebih kaya daripada kita. Ya saudara, itulah sedikit naluri kehidupan kita. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita santuni pula mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, biar kita hidup susah, tetapi jangan kita menyusahkan orang. Kalau kita selalu memudahkan orang, Allah akan memudahkan juga hidup kita. Ya saudara, biarlah kita susah tak mengapa, asalkan kita tidak menyusahkan orang. Dan kalau kita selalu memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan juga kehidupan kita. Ingat saudara, itu adalah mutiara kata kiriman saudara Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman yang begitu berarti untuk kita berkongsi bersama saudara. Baik, seperti biasa saudara. Saya nak cakap pun saya dah lenjan dah, tapi harus saya utarakan juga, iaitu salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saya mengharapkan agar semua ini tidak sekadar menjadi impian, agar menjadi realiti satu ketika nanti. Ingat saudara, jadi kita hanya berusaha. Pulanglah pada mereka yang memegang kuasa. Dalam waktu yang sama, saya ingin berpesan pada pimpinan negara, jangan kita berbelanja tanpa had. Kalau kita berbelanja wang negara tanpa had, maka negara akan muflis.
Itu yang saya ingin nyatakan pada saudara. Baik saudara, tajuk kita punya perbualan, perbincangan malam ini adalah jadi atau tak jadi. Persoalan, jadi atau tak jadi. Apa yang saya maksudkan? Tunggu dulu, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pak Nazil ni setiap hari-hari dia hantar pantun kepada saya untuk kita berkongsi. Terima kasih Pak Nazil. Mulia hatinya. Dalam usia yang sebegini, beliau terus berkarya. Memang kita tahu dia telah pun menyiapkan, sudah ada pada 14 buku buah pantun yang disediakan. Saya katakan pada Pak Nazil, kalau satu malam ada 2 rangkap, artinya sekarang ni dah masuk 500 malam. Tentulah ada 1000 rangkap yang ada. Bolehlah Pak Nazil bukukan apa yang pantun yang saya lontarkan sampai malam. Dan perkongsian ini supaya warga dapat berkongsi. Ingat saudara, ini adalah bidang ilmu yang dititipkan oleh Pak Nazil untuk kita bersama. Dan jangan lupa layari alaman Nazil Hashim Muhammad. Kata Pak Nazil, Pak Majud membeli peria, ikan belida, pekasam puyuh. Tidak wujud bahasa Malaysia, yang ada bahasa Melayu. Sebab itu saya katakan Pak Nazil ini adalah seorang pecinta bahasa, seorang pejuang bahasa. Beliau adalah mantan guru juga. Jadi dia akan tersinggung kalau dia kata tak ada bahasa Malaysia. Yang ada adalah bahasa Melayu. Jadi kita kena faham saudara. Kemudian kata Pak Nazil lagi, di Padang Latif Rumah Kayu, tunggu menyambut kumpulan belia. Menteri tak hormat bahasa Melayu sebab dia menyebut bahasa Malaysia. Ini kadang-kadang kita pun kecewa juga. Agak pimpinan yang bergelar menteri, dia menyebut bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bernilai. Waktu yang sama, semalam saya tak dapatkan pantunnya. Hari ini, sahabat kita, Saudara Nordin Malik, itu pejuang anak muda dari Perak Tengah. Saudara boleh menghubungi Saudara Nordin di talian 013-818-7212. Beliau tengah berjuang dengan iGrow-nya untuk mendidik anak-anak muda kita supaya menambah ilmu dalam bidang pertanian moden, industri pertanian, keusahawan iGrow-nya yang bertempat di Kampung Gajah di Perak Tengah. Mana-mana sesiapa yang ingin menyertai program beliau untuk latihan pertanian selama 3 bulan. Beliau akan mendidik dengan pertanian moden selama 3 bulan, tidak ada kena bayaran secara percuma. Tempat tinggal disediakan, makan disediakan. Boleh berhubungi Saudara Nordin Malik di talian 013-818-7212. Kenapa tidak? Dalam masa 3 bulan ini tak ada buat apa, pergilah ke iGrow untuk belajar pertanian moden dengan industri, dengan teknologi yang lebih baik lagi. Saya mendoakan agar Saudara Nordin mencapai kejayaan atas cita-citanya. Dan dia kata ini cuma untuk 50 orang. Siapa dulu dia dapatlah, saudara. Jadi kursus akan bermula daripada 24 Januari nanti. Saudara. Kata Saudara Nordin, ini pantun dia. Semalam tak hantar pantun. Sahabat. Katanya pergi menoreh di waktu pagi seberang kali atas titi. Riuh Johor, PRN lagi. Berebut kuasa tidak henti. Jadi bila sebagai anak muda yang berjuang, yang mendidik anak-anak muda, dia pun kadang-kadang dia bosan dengan melihat keadaan politik hari ini. Dia kata beriuh di Johor, PRN lagi. Berebut kuasa tiada henti. Katanya lagi, pucuk ulam sudah dipetik, makanan segar, panjang hayat. Semakin lemah kestabilan politik, semakin sengsara hidup rakyat. Ya, kalau politik itu lemah, maka sengsaralah rakyat. Terima kasih sahabat saya, Saudara Nordin, Saudara Pak Nazil. Saya mengharapkan pantun-pantun dikirimkan itu adalah merupakan sindiran. Sebab orang kita ni warga bangsa Melayu. Bercakap kita dengan menyindir, bukan kita menggunakan bahasa yang tidak sopan. Terima kasih Pak Nazil, teruskan berkarya. Saudara Pak Nordin, teruslah mendidik anak muda supaya menjadi tokoh besar dalam bidang pertanian kita nanti. Baik saudara, usai pantun, usai naluri kehidupan, kita masuk sedikit gedung ilmu. Ini penting saudara untuk kita hayati. Saya minta saudara menghayati kerana ini adalah kata-kata, culipan kata-kata yang dilafazkan oleh pemimpin terdahulu. Dia jadikan dalam buku tentang pemimpin. Harapan pemimpin dahulu terhadap pemimpin masa kini. Buku tersebut diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Ini saya terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Johan Jaafar. Begitu bernilai bukunya yang beliau kirimkan kepada saya. Kerana orang tua-tua kita dulu sering berkata,
bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Itu adalah basic dia punya. Dan mesti menjaga kemurnian sikap. Dan orang tua dahulu mengatakan, kalau boleh mereka tidak mahu hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang di kalangan warga bangsa Melayu terdiri daripada pemimpin yang buaya. Ayat tu buaya dia kata. Kerana menjadi pemimpin buaya, banyak cacat celanya. Hati busuk, suka menginaya. Melihat perempuan, naik nafsunya. Melihat harta, ia menggila. Jadi kita harus berhati-hati dengan pemimpin yang bersikap buaya ni, saudara. Kemudian kata lagi, menipu orang, ia biasa. Hidup semata menurutkan selera. Ikut selera dia je. Rakyat hidup dalam sengsara, dijadikan pemimpin merosak binasa. Kalau pemimpin yang saya katakan pemimpin buaya ni, rosaklah. Rosak rakyat kita. Jika dijadikan tua, umat terinaya. Akhirnya kita terinaya, saudara. Dijadikan induk, ibu ataupun untuk rujukan, membawa bahaya. Dijadikan sandaran, membawa cedera. Kalau kita nak bersandar pada kepimpinannya, cedera kita. Memimpin umat hidup sengsara. Jadi sebab itu pemimpin terdahulu tidak mahu hadirnya pimpinan hari ini dan akan datang di kalangan pemimpin yang buaya. Okey, saudara, kita sambung lagi malam besok atas celupan-celupan kata-kata untuk kita hayati bersama. Saya rasa sebab saya panggil induk Gedung Ilmu. Kepada Tan Sri Johan Jaafar, kalau ada lagi buku-buku begitu, silalah kirim dan nak habis dah ni. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan, tajuk kita jadi tak jadi ini, saya ingin berpesan, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau apa-apa channel sekalipun, maka semua suntingan anda adalah tanggungjawab anda atas setiap suntingan dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab dan pihak saya tidak akan bertanggungjawab ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca ataupun penonton atau pelayar saya. Jadi sebab itu, sila pasti fikirkan panjang-panjang terlebih dahulu sebelum anda menyunting live saya ini ataupun memberi komen, kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua suntingan atau komen ditulis. Jadi saya haraplah nak gunakanlah terus semua. Saya tak marah untuk saya masuk dalam channel-channel yang lain, ambil. Saya pun suka supaya kita dapat berkongsi pandangan apa semua. Tapi jangan potonglah kalau boleh. Ini kata macam-macam, saya tak setuju. Tapi nak buat macam mana, itu kita negara demokrasi itu pulang peranda. Saya amat berbahagia kalau Amir Hijaz fans tu masuk. Saya semua orang boleh dapat daripada awal sampai habis. Jangan culip setengah, 10 minit, 15 minit. Tapi bagaimanapun kalau anda buat itu tetap pulanglah pada tanggungjawab anda. Saya tidak akan tanggungjawab. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu. Mana matlamatnya adalah untuk memberi informasi kepada warga kita yang berkesempatan melayari live saya ini. Informasi tanpa ada usaha untuk mengangkat orang-orang tertentu. Tidak. Ini adalah bicara yang percuma. Tiada bayaran dikenakan dan saya tidak menerima sebarang bayaran. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Mudah saja. Dan saya amat mengharapkan saudara, kalau saudara mengantar kiriman ataupun berbual dalam live saya ini, saya nampak juga kadang-kadang saudara berbalah pandangan. Santunilah dengan bahasa yang molek-molek. Gunalah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Kalau tak bersetuju, nyatakan saya tak setuju pandangan saudara kerana 1, 2, 3, 4. Dia jangan terus-terus terjah. Orang tua ini tak baik saudara. Saya ni warga emas. Saya pun terasa juga kalau saudara bersama sendiri. Dan saya lihat kadang-kadang di kalangan anak-anak muda, anak-anak saya anggap anda sebagai anak-anak saya yang perlukan informasi. Lain tak ada. Dan saya haraplah saudara, bila saya memberi pencerahan ni, mungkin saudara memuja seseorang. Tapi saya tidak memujinya. Jadi jangan marah pada saya. Apa yang saya lontarkan kritikan ini supaya kita faham ini maksudnya. Saudara, lain tak ada, tak bukan. Tapi apabila menyentuh soal parti-parti politik, saya tentulah akan memuji parti saya. Yang lain tu saya tak ada. Saya tidak akan bermasalah lah ataupun mengutuk parti-parti lain. Melainkan saya melihat kalau pimpinan tak betul, saya sungsung. Itu saja saudara. Baik saudara. Sebab itu hari ini saudara, saya agak terkesan apabila saya menerima kiriman daripada saudara Abdul Latif Awang.
Saudara Abdul Latif Awang, dia menghantar kiriman pada saya, dia kata, salam. Kami adalah pesara polis yang dijanjikan one off RM500 pada bulan Mac 2021. Kemudian pada bulan November 2021. Kerana pimpinan menjanjikan one off RM500 ni pada kami warga pesara. Tapi ramai yang tak dapat kedua-dua one off itu. Jadi apakah yang dijanjikan itu benar-benar one off atau sekadar retorik? Jadi minta saya beri pencerahan. Saya tidak mampu untuk memberi pencerahan sebab saya bukan berada dalam kerajaan. Tetapi sebab itu saya katakan dulu, agar kalau benarlah ini diwujudkan oleh pimpinan, pastikan biar semua dapat. Jangan ada yang tertinggal. Saya melihat bukan ini saja, saudara. Bukan saudara di kalangan bekas pesara, anggota polis. Begitu juga dengan pesara-pesara tentera. Jadi mereka ini adalah warga yang telah pun berjasa pada negara. Seharusnya jangan dipermainkan minda mereka. Janganlah sekejap kata ada, sekejap tak ada. Kalau ada, ada. Saya haraplah agar pimpinan. Tapi bagi Abdul Latif Awang, saya menyarankan kalau boleh, anda boleh berhubung dengan, tak silap saya, ada koperasi polis rasanya. Koop polis rasanya dekat Jalan Sultan Sulaiman, boleh berhubung dengan pegawai di sana. Mungkin juga mereka boleh mengutarakan permasalahan ini kepada kementerian terbabit. Saudara, saya nak kasih lebih, saya tak tahu. Saya cuma boleh mengutarakan pandangan ataupun kenyataan Saudara Abdul Latif Awang yang saya merasakan sepatutnya perkara ini tak berlaku. Dah janji bagilah. Sebab itu saya katakan, apabila janji nak bagi bantuan prihatin ke BKC, ke BKP, whatsoever, daripada sejak awal negara kita ini menghadapi musibah COVID-19 sampai hari ini masih lagi tak tuntas. Yang amat berhormat Perdana Menteri dah bercakap kalau boleh elakkan birokrasi. Kalau ada nama terus bagi je lah. Carilah elemen bagaimanapun. Saudara, saya harap agar warga, pesara polis, warga tentera dan siapa saja mereka yang pernah berjasa dalam pasukan keselamatan ini, janganlah dihampakan. Sepatutnya mereka inilah diberikan perhatian yang lebih sebab mereka berjasa pada negara, pada kita. Saudara, Saudara Abdul Latif Awang, saya harap inilah pencerahan yang mampu saya berikan. Lebih tak mampu sebab saya bukan dalam kerajaan, saya hanya mampu mengutarakan saja. Dan hari ini juga, sebagaimana kemarin, saya menerima lagi catatan sedih dari Sabah. 2 hari lepas saya menggambarkan, menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak kita di Sabah khususnya yang terpaksa nak pergi ke sekolah melalui titi gantung. Yang titi itu bukannya titi yang kekal, bukan titi besi atau titi konkrit, titi gantung, tali. Dan mereka terpaksa bergayut pada tali-tali itu. Yang saya lihat agak membahayakan mereka. Jadi tiba-tiba hari ini pula muncul dalam media sosial gambar bagaimana anak-anak kita di Sabah juga, saudara, yang terpaksa melintasi sungai, yang terpaksa naik dengan motorbot sangkut. Mereka berimpit-impit dalam bot. Yang saya nampak tak ada pula dia punya punya jaket keselamatan. Saya terfikir pimpinan di Sabah ni harus memikirkan, jangan fikir sangat soal politik. Usahakanlah sesuatu untuk warganya. Tak sepatutnya anak-anak kecil, mereka adalah bunga bangsa. Mereka adalah tunas-tunas harapan negara yang akan memimpin negara masa akan datang. Berilah mereka kesempatan untuk menerima ilmu, menimba ilmu dalam keadaan yang tenang, tentram dan menyenangkan. Bukan menyukarkan. Saya tengok terpaksa naik sampan lah. Dan ini mengingatkan saya zaman saya sekolah dulu. Zaman saya dulu sekitar tahun 60-an. Itu tak mengapalah pasca kemerdekaan. Di kampung saya, kalau ada pelajar-pelajar daripada kampung Teluk, daripada kampung Telaga Denas, daripada Seberang, nak belajar di sekolah di kampung saya, mereka naik bot. Saudara, betul. Ini berlaku. Tapi sekarang dah tak ada dah sebab dah ada jambatan, dah ada jalan raya. Ini kita di Semenanjung. Kenapa perkara ini masih ada lagi berlaku di Sabah? Ini yang saya hairankan. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan di Sabah pekerlah kepada kehidupan rakyat. Anak-anak nak belajar. Apalah salahnya disediakan peruntukan secukupnya untuk mereka diberi kemudahan. Kalau mereka duduk di kampung, kalau nak terpaksa datang, buatlah jalan. Biarlah mereka mungkin berjalan kaki pun tak mengapa. Ini naik bot jika berlaku musim hujan. Sekarang ni Sabah Sarawak tentang hujan ni. Seminggu dah sekolah. Saya sedih amat-amat. Saya ini pandangan orang yang dah tua lah agaknya ya. Setelah orang lama ni, warga emas bila melihat keadaan begitu, saya mengurut dada, inikah
yang kita bekalkan pada generasi pejuang-pejuang negara kita dengan kehidupan warganya, anak cucunya dalam keadaan begitu. Mereka berjuang, jangan lupa saudara. Jangan lupa ada juga pemimpin-pemimpin pejuang-pejuang kita yang terkorban menuntut kemerdekaan di Sabah, di Sarawak. Tapi apakah masih lagi tidak diusahakan untuk memberi kemudahan agar anak bangsa kita, bunga-bunga bangsa kita ini untuk menerima ilmu dengan secara tenang, tenteram dan baik. Bukan minta rumah 5-60 tingkat, bukan minta banglo, bukan minta pendapatan 5-60 ribu, tidak. Anda yang bernama pemimpin mendapat imbuhan yang begitu besar. Sama ada ketua menteri ke, timbalan ketua menteri ke, sebagai menteri-menteri di Sabah. Fikirkan benda ni untuk rakyat. Saya memang cepat saya akan terpanggil bila saya melihat gambar-gambar yang begitu yang tular. Alhamdulillah lah bahawa kesan daripada ini ditularkan dalam media sosial bahawa pihak keselamatan PPM iaitu pasukan polis Marine Sabah telah pun memantau keadaannya. Dan pihak pasukan polis Marine Sabah telah pun berjumpa dengan pemilik sampan sebut. Dia kata pastikan setiap penumpang pakai jaket. Bagi saya itu usaha. Terima kasih pasukan polis Marine Sabah yang begitu prihatin tentang keselamatan anak-anak kita. Tetapi bagi saya pimpinan harus melihat bagaimana mesti diadakan. Saya haraplah tahun 2022 ini bermulalah satu jihad kita untuk memberi keselesaan pada rakyat, terutama tentang yang menyangkuti soal prasarana. Jalan, api, air, telefon dan internet. Berikanlah bunga-bunga bangsa kita ni kemudahan supaya mereka mudah menerima ilmu. Saya ada kawan-kawan saya cuba berhubung dengan kawan saya 2-3 orang wakil rakyat. Cuma semalam tu saya tak sempat. Sebab semalam ada pertemuan antara pimpinan UMNO Sabah bertemu dengan Presiden. Tapi tiada kesempatan untuk saya pergi ke PWC. Kalau saya pergi ke PWC, tentulah persoalan ini akan saya santuni. Pasti saya akan cakap dengan Bung. Tapi bagaimanapun telah pun saya kirimkan melalui WhatsApp apa semua pada teman-teman saya di Sabah supaya diusahakan. Jangan kita lenjan dengan persoalan politik, tetapi bunga bangsa kita ini terbiar. Saya harap seroza-roza pimpinan jaga fokus sendiri. Saya sebenarnya akhirnya menimbulkan persepsi. Saya tidak suka benda ni berlaku sebab ini warga bangsa kita. Kita warga cinta damai. Kita tak mau fikir soal anda nak buat duit berapa ratus juta pun terpulanglah. Tetapi sediakan prasarana, jalan raya, api, air, telefon. Ini kepentingan untuk rakyat. Dah 60 tahun lebih merdeka, bukan satu hari. Saya bila tengok begitu saya giling kepala lah. Nah, ini pula satu hal lagi ni. Dalam saat saya nak menyantum soal begitu, saya tengok ada satu kenyataan daripada Menteri Sumber Manusia M. Saravanan. Masyuk! Bila dia saya mengatakan, selamat datang pekerja asing. Itulah yang saya boleh dapatkan. Sebab katanya permohonan secara talian bagi pengambilan pekerja asing sejumlah 32,000 orang untuk kota sektor perdagangan secara pengecualian khas akan dibuka bermula 28 Januari. Saya kata kenapa? Apakah warga kita ni langsung memang tak nak bekerja di sektor perdagangan? Sudahkah diusai? Sudahkah diselesaikan? Saya berkeyakinan anak-anak muda juga macam mana apa yang dilakukan Saudara Nordin Malik untuk memberi supaya anak-anak muda kita belajar sektor pertanian moden. Jadi tak perlu rasanya sampai 32,000 orang. Saya tengok begitu, saya kata selamat datanglah duhai pekerja asing. Kita tahu bahawa ladang-ladang mengalami jumlah pekerja yang berkurangan. Tapi telahkah ditawarkan pada warga kita? Berapa ramai warga kita yang tak ada pekerjaan? Kalau ditawarkan, kena gayanya, saya yakin tentulah mereka juga mau bergiat dalam sektor perdagangan. Jadi kalau bolehlah, janganlah. Itu katanya permohonan pekerja asing sektor-sektor lain yang dibenarkan termasuk sektor perdagangan tanpa pengecualian khas pula akan mula dibuka pada 15 Februari. Ada sektor lain lagi tu. Kalau kilang dan sebagainya. Majikan boleh membuat semua permohonan itu secara dalam talian melalui laman www.fwcms.my katanya dalam satu kenyataan. Saya rasa runsing lah. Dalam keadaan kita ni bukan senang ni, negara kita ni dalam keadaan ekonomi tak menentu, rakyat tak bekerja. Masih lagi nak dibuka. Kenapa tidak diusahakan dulu? Diwawarkan
Gunakan segala elemen, segala kaki tangan pegawai di Jabatan Sumber Manusia. Lihat berapa ramai anak-anak muda yang tak ada pekerjaan. Dan ada juga orang dewasa yang hilang pekerjaan. Kesan daripada kilang-kilang ditutup dan sebagainya. Ini masalah saudara. Jadi saya haraplah agar Kementerian Sumber Manusia dapat mengkaji semula. Jangan terus buka 32,000. Ramai tu saudara. Aduh, akhirnya rakyat akan mengatakan masuk. Ini masalahnya. Baik saudara. Hari ini saya ingatkan adalah kenyataan bila saya tengok kenyataan yang bermakna mula Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Saudara, tentulah kita pun ambil perhatian lah, kata meroyan lagi. Tak selesai lagi rupanya. Sebab menurut Tengku Zafrul, lebih ramai ahli kumpulan wang sebenar pekerja bakal bersara di bawah paras pendapatan garis kemiskinan PGK sekiranya kerajaan membenarkan pengeluaran tambahan. Ini keadaan saudara. Jadi katanya kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli KWSP. Kerana ketika ini hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Dah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selenjan-lenjannya lah saya bercakap. Yang diminta adalah mereka yang berkelayakan. Dan 10% daripada simpanan. Bukan suruh keluar semua. Bukan suruh keluar 50%. Jadi kenapa masih lagi memberi alasan dan alasan? Dia kata, kalau dibenarkan pengeluaran tambahan, ia akan menyebabkan lebih ramai ahli perlu bersara di bawah paras garis kemiskinan. Saya heran, saya tak tahu. Dia kata ini juga menyebabkan beban yang besar kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan, terutama jika kegawatan ekonomi berlaku. Sebagai Menteri Kewangan, sebagai berada dalam kabinet, harus mencana bagaimana untuk menjana ekonomi negara lebih baik. Apakah beliau sekarang ini sudah hilang keyakinan bahawa ekonomi negara akan pulih? Itu masalah saya nampak. Yang paling penting sekarang ini, kenapa isu KWSP ini dipermainkan, diutarakan? Kalau betul-betul tak boleh sangat, jangan bercakap lah. Kerana berilah logikanya. Bila dia kata separuh, memang kita mengatakan bukan semua. Kita mengatakan mereka yang berkelayakan. Kemarin saya tengok ada live yang dibuat oleh teman kita dari Kuala Selangor, satu anak muda. Habis dibalonnya menteri-menteri, ahli-ahli majlis tinggi. Sebab dia kata apa benda ni, dia kata ahli majlis tinggi menyatakan sokongan pada menteri. Memanglah semua orang sokong pada menteri sebab beliau daripada UMNO. Tak payah nak sebut. Yang rakyat nak tahu apakah dibincangkan soal KWSP. Mengamuk dia. Sebab itu saya katakan kenapa diundang. Persepsi yang membuatkan warga merasa apa benda lah tuan-tuan mereka. Seolah tak nak dilayan. Sebab itu saya juga masih menjawab lah. Saya bersetuju dengan pandangan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi Duski. Dia kata pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP adalah satu keperluan kecemasan ketika rakyat masih berdepan ketidaktentuan situasi pandemik COVID-19. Itu masalah sebenarnya, tolonglah hayati. Jadi pengeluaran ini, kata saudara Datuk Ashraf, sangat membantu rakyat dalam memastikan kelangsungan diri, memandangkan tiada jaminan bahawa masa depan mereka akan lebih baik berbanding sekarang. Itu keadaannya. Jadi dari bermula COVID-19, sebenarnya isu KWSP ini bermula dari COVID-19 dari awal. Dah 2 tahun dah. Dah 668 hari dah. Dari bermula COVID-19 sehingga pelaksanaan pelbagai peringkat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, rakyat terkesan sehingga ada yang berhutang. Jadi akhirnya mereka terbeban dan mereka lebih tak nak berhutang lagi. Walaupun ada pimpinan negara yang Muhammad Mula Tengku Zafrul mengatakan bahawa menyediakan pihak bank yang kerajaan lah, bukan bank swasta, iaitu Bank Simpanan Nasional. Saya dapat juga kiriman teman-teman yang menghantar permohonan pada BSN. Tapi banyaklah syaratnya, terpaksa menunggu lagi. Dan itu untuk berhutang. Terpaksa meletakkan syarat, sikris ke, macam-macam lah. Kemudian layak tak layak. Lepas itu lagi, mereka terpaksa berhutang. Betul, tak ada moratorium setahun, 2 tahun. Tapi akhirnya mereka akan kena bayar juga nanti. Sedangkan kalau mereka diizinkan mengeluarkan simpanannya,
tak adalah apa-apa pun. Dan mereka akan berusaha untuk berjimat. Ini untuk memulakan kehidupan. Jadi kata Saudara Ashraf lagi, dia kata tiada jaminan masa depan. Mereka akan lebih baik jika sekarang pun sudah sengsara. Sekarang pun dah sengsara, macam mana masa depan lebih baik? Jadi rakyat semakin bijaksana berdasarkan pengalaman PKP. Oleh itu dengarlah, katanya. Dengarlah suara dan rintihan rakyat. Ini pandemik dan ada keperluan untuk keluarkan KWSP kerana kecemasan. Itu yang dituntut oleh pergerakan Pemuda UMNO. Dan apa yang disoalkan itu, persoalan itu telah pun disampaikan pada Yang Amat Perdana Menteri. Jadi saya haraplah persoalan tentang KWSP ni usaikanlah. Lenjan saudara, tiap-tiap malam malah saya dituduh menghasut, saya macam-macam lah. Bagi saya harus menyuarakan pandangan itu saja, saudara. Saudara Rusdi Hanafi, kerajaan ni bukan ada mandat dari rakyat. Tak apalah saudara, saya akan cuba. Cuma lega tak? Cuba saudara relax sikit. Saya nak ajak saudara relax sikit. Bercakap soal, saya tahu saudara dalam keadaan tertekan ni, kita relaxkan minda sikit. Kerana saudara, saya terima kiriman agak menarik juga. Iaitu untuk tahun 2022 ini, kalender kita ada sesuatu yang menarik. Iaitu pada bulan Februari akan datang. Ini tidak akan berlaku, dia kata, untuk ratusan tahun akan datang. Dia cuma berlaku pada 823 tahun sekali, kata kiriman itu. Dia kata untuk bulan Februari akan datang, lebih kurang sekarang ni dah 14-15 bulan, 2 minggu lagi. Kita dalam bulan Februari akan ada 4 hari minggu, 4 hari Ahad, 4 hari Isnin, 4 hari Selasa, 4 hari Rabu, 4 hari Khamis, 4 hari Jumaat dan 4 hari Sabtu. Semua 4 hari untuk sepanjang bulan Februari, katanya. Jadi hanya untuk relax saja, saudara. Relaxkan minda, saudara. Ini saya tak tahu, ini segala-galanya ketentuan ilahi, ya. Jadi kalau belajar imunologi Cina pula 4 ni dia paling takut lah. Jadi untuk bulan depan, bulan Februari, ada 4 hari Sabtu, ada 4 hari Ahad, ada 4 hari Isnin, 4 hari Selasa, 4 hari Rabu, 4 hari Khamis dan 4 hari Jumaat. Apa yang tersembunyi, wallahu alam bissawab. Cuma saya agak menyantuni kiriman sahabat saya, adik saya, Eman JR. Dia kata jawatan Perdana Menteri itu bukan dipegang oleh pemimpin UMNO di atas sokongan rakyat. Ini kenyataannya. Ini yang perlu kita hayati, saudara. Ia adalah berikutan gerakan golongan elit politik. Jadi artinya jawatan Perdana Menteri hari ini bukanlah merupakan satu memorandum rakyat secara tuntas melalui pilihan raya yang ke-14. Ini sebab tu saya dah cakap berkali-kali, kita harus ingat dan insaf bahawa keberadaan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada sebagai Perdana Menteri di anjung kuasa si perdana bukan merupakan sokongan sepenuhnya daripada rakyat. Kerana dalam pilihan lalu, rakyat menolak UMNO Barisan Nasional. Cuma bagaimana kata Eman JR tadi, dia kata ia adalah berikutan gerakan golongan elit politik. Dan kemunculan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah melalui jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Di mana jawatan itu beliau dilantik oleh mantan Perdana Menteri yang lalu, Tan Sri Muhyiddin. Bukan dilantik oleh UMNO, bukan dilantik oleh rakyat. Kemudian sebelum itu beliau adalah Menteri Kanan Pertahanan yang merupakan rundingan antara Parti UMNO dengan PBM. Kerana sebelum itu beliau adalah Ketua Pembangkang. Ini Ketua Pembangkang memang itu keredaan UMNO. Sebab kita menjadi pembangkang, UMNO meletakkan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Ketua Pembangkang. Ini saudara, jadi kempen-kempen sekarang ni untuk menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri konon nak jadi presiden lah, sokongan dan sebagainya. Saya rasa ini eloklah kita hentikan. Pandangan saya elok kita hentikan. Teruskanlah. Memang UMNO akan memberi sokongan secara jitu dan tuntas. Tak ada masalah. 123 UMNO bahagian melalui persidangannya telah pun menyatakan warga akar umbi UMNO sokong. Jadi macam mana kata teman kita yang buat live, yang dalam YouTube, yang marah dengan Majlis Tinggi UMNO tu, dia kata sudahlah, lebih baik santuni kehidupan rakyat. Saudara, jadi saya agak terkesan juga sebab kempen-kempen yang dilakukan ini
adalah kerana dilakukan oleh mereka di kalangan yang saya katakan orang keliling kelalang yang mahu mengekalkan status quo mereka. Jadi tak usahlah kita melihat itu sebagai satu kemestian. Santuni rakyat lebih penting. Anda bergelar menteri. Sementara ada kuasa ni, sebelum anda dihumban oleh rakyat sekali lagi. Dalam keadaan begitu, saudara, saya juga amat tertarik dengan satu tulisan atau celipan daripada mantan siswa kerja Barisan Nasional, iaitu Datuk Nasaruddin Alang Saidin. Beliau pernah merupakan ahli parlimen kawasan Parit dulu. Zaman waktu saya menjadi wartawan, beliau adalah ahli parlimen Parit. Sebab dia menyebut tentang cognitive dissonance psychology. Ia merupakan satu unsur yang dipanggil deep emotion ataupun satu rasa, perasaan yang mendalam. Deep emotion menyebabkan katanya seseorang itu hilang pertimbangan, hilang logik dan hilang common sense. Jadi ini yang berlaku kepada pengikut ajaran sesat katanya. Bila berlaku ini dia kata bila berlaku deep emotion ni terlalu taksub. Maka mereka mudah percaya kepada ajaran sesat. Jadi kalau bercinta pun begitulah, taksub dalam cinta, melakukan apa saja beyond ataupun mengatasi perilaku kemanusiaan. Jadi dalam istilah lain, mereka yang mengalami deep motion ataupun cognitive dissonance psychology ini, selalunya kata Datuk Nasaruddin, adalah mereka berada dalam keadaan bengong. Ini minjam kata-kata Ustaz Idrul Azhar. Orang bengong aja katanya. Dalam keadaan deep emotion atau bengong ni, seseorang itu sanggup menolak kebijaksanaan dirinya. Walaupun ia hebat, kerana kesan kebengongannya. Ia berada dalam delusional dan sikapnya dirangsang oleh confirmation bias effect dan false conscious effect. Jadi, bila dia dah dalam keadaan begitu, dia dah bukan diri dia. Sebab itu saya harap teman-teman yang terlibat dalam politik, dalam menyokong sebagainya, berdirilah pada diri anda, sedarkanlah diri anda, jangan kita terlalu taksub. Akhirnya kalau taksub, kita akan jadi bengong lah. Tindakan kita ini dilihat seolah-olah ada di luar kemampuan kita untuk berfikir. Tiba-tiba contohlah saudara menyokong si Fulan bin Fulan itu berlebih-lebihan, langsung tidak ada cacat dan cela. Sedangkan tidak ada manusia itu yang mafhum kecuali baginda Rasulullah SAW. Ini janji Allah. Dia dalam keadaan begitu, saya mengharapkan, saya agak menarik. Dalam keadaan ini, dia kata seorang itu yang telah pun terjebak dalam kebengongan ini, dia kata dia akan merasa dirinya hebat lah. Dia akan merasa andaian itu betul. Siapa saja memberi pandangan dengan dia akan ditolak. Sebab itu saya mengharap warga Amir Hijaz fans ini tidak terjebak dalam situasi begitu yang berada dalam deep emotion bila kita bercakap soal politik saudara. Sebab itu juga saya berasa apa yang dilontarkan oleh Datuk Muhammad Khalid Nordin menyentuh tentang persepsi dan tanggapan warga terhadap UMNO Barisan Nasional ini agak menarik. Jangan kita terlalu taksub saudara, jangan terlalu deep emotion kita ya. Katanya bila ada orang bertanya, jika Barisan Nasional bertanding solo dalam pilihan raya negeri Johor nanti, seperti di PRN Melaka, apakah Barisan Nasional perlukan keajaiban untuk menang? Jadi soalnya dia kata lemah sangat ke UMNO ni. Lemah sangat ke UMNO Barisan Nasional yang memerlukan keajaiban. Ya kerana hari ini kita terima hakikat, suka tak suka, UMNO Barisan Nasional ini adalah parti yang ada akar umbi. Semua orang tahu bahawa parti-parti lain, mereka ada juga akar umbi tetapi tidak menyeluruh dan tidak kejam. Jadi persoalannya, kalaulah Barisan Nasional terlalu lemah, tidak mampu bersaing dengan parti lain, kenapa pula, ini kata Datuk Nordin Khalid, dia kata kenapa pula Barisan Nasional menjadi buruan parti-parti politik lain untuk menjadikan jemaah bersahabat. Sedangkan ada beberapa keistimewaan apabila kita bercakap tentang UMNO Barisan Nasional ini, saudara. Pertama, kekuatan Barisan Nasional terletak pada sifat inklusifnya. Sesuatu yang tidak ada pada komponen Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional ataupun pelbagai etnik kerana selesa dengan jenama BN. Kedua, kekuatan akar umbinya. Parti yang baru ini selalunya memerlukan akar umbi untuk menggerakkan kerja-kerja mereka di lapangan. Sedangkan itulah yang ada dalam Barisan Nasional. Dan ketiga, figura atau tokoh politik yang boleh mempengaruhi tingkah laku politik rakyat. Ya
yang ada pada UMNO apabila menghadapi pilihan raya, jika seandainya pilihan raya jadi di Johor. Ni kita masuk bab Johor ni. Sebab spekulasi pilihan raya negeri Johor sudah semakin memuncak. Tanda-tanda kemungkinan pilihan raya negeri Johor ini bakal diadakan apabila ada pula gambar tersiar Datuk Seri Khalid Nordin sebagai naib Presiden UMNO. Dia pergi ke kawasan-kawasan di mana Dewan Undangan Negeri itu dikuasai oleh parti bukan UMNO Barisan Nasional, tapi oleh Pakatan Harapan yang terdahulu. Jadi tambah-tambah lagi tersiar pula gambarnya Datuk Seri Khalid bergambar dengan Duli Yang Mahmulia Sultan Johor. Apakah dibincangkan? Ini menjadi spekulasi dan macam-macam orang kata, saudara. Sebab itu susah ini UMNO Barisan Nasional negeri Johor, Datuk Samsul Bari, dia kata UMNO menafikan sebarang perbincangan telah dibuat. Tapi soalnya berlaku tak berlaku soal lain. Jadi setakat ini belum ada perbincangan secara tuntas. Belum. Walau bagaimanapun, saya melihat apabila tiba-tiba saja Timbalan Presiden Parti PBM, Datuk Peja Faizal, dia kata tiada keperluan untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Dia kata selain dia kata bahawa keadaan tidak sesuai untuk mengadakan PRN Johor ketika ini. Jika DUN Johor dibubarkan, tentulah ia perkara yang tidak begitu digemari oleh orang ramai. Justru dia berpandangan mungkin tiada keperluan untuk perkara itu. Namun jika ia tetap berlaku, kami terpaksalah ambil bahagian dalam PRN nanti. Itu kata saudara Datuk Faizal. Beliau selaku Menteri Belia dan Sukan mengulas keadaan politik di Johor selepas timbul kabar-kabar angin berhubung dengan PRN Johor yang dikatakan tak lama lagi. Jadi berhubung dengan Bersatu Barisan Nasional bagi menghadapi PRN ini, Faizal berkata ia masih terlalu awal untuk diputuskan. Dia tak payah nak cakap lah, bahawa tak ada pun sebenarnya. Dan saya ingin menyantuni kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata bahawa yang membuat keputusan bukan pimpinan. Akar umbi UMNO itulah pembuat keputusan. Pemimpin ni hanya melaksanakan amanah daripada akar umbi. Jadi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau tegas, dia kata barisan kepimpinan parti akan terus mendengar suara akar umbi yang merupakan pembuat keputusan utama dan membentuk hala tuju perjuangan UMNO. Ini kerana katanya UMNO adalah milik akar umbi dan barisan kepimpinan hanya bertindak selaku pemegang amanah. Tak lebih daripada itu. Jadi maksud Datuk Seri Zahid tu, jangan sembanglah. Walaupun kamu berada sebagai presiden ke, timbalan presiden ke, naib presiden ke, ahli majlis kerja tinggi pun, anda adalah pemegang amanah yang dimandatkan oleh ahli akar umbi. Ini kena jelas. Kalau akar umbi kata tak mau bekerjasama dengan parti ini, pimpinan kena ikut, kena akur. Apabila akar umbi kata nak adakan pilihan raya, maka pimpinan harus menyantuni dan mencari jalan supaya diadakan pilihan raya. Sebab ini kehendak akar umbi. UMNO, ini kata Datuk Zahid, UMNO telah terbukti bahawa ketetapan akar umbi yang kemudian diterjemahkan oleh pimpinannya adalah tepat. Justru itu, Presiden UMNO dan barisan pimpinan sedia ada tidak akan sekali-kali katanya berpaling dan mengabaikan suara akar umbi. Di sinilah saya katakan letaknya kehebatan UMNO kerana ia membawa suara dari bawah ke atas. Saya tak mau sebut parti-parti lain, tapi kita melihat kalau parti-parti lain itu dari atas ke bawah. Apa kata presiden, apa kata pimpinannya, bawah kena ikut. UMNO berbeza, dari bawah naik ke atas. Tak ikut cakap, lanjanlah pimpinan kena balun dengan ahli-ahli UMNO peringkat bawah. Itu ceritanya. Jadi, dalam keadaan begini, Datuk Seri Zahid berkata, UMNO menjadi mangsa, musuh untuk parti itu dikuburkan selepas pilihan raya umum yang ke-14. Kerana sebilangan pimpinan yang lemah dan goyah telah pun ditawarkan keselesaan, jawatan atau kedudukan untuk melompat parti. Ini adalah muslihat. Jadi dalam keadaan begini, beliau memberitahu pada warga akar umbi bahawa harus berwaspada dengan pimpinan-pimpinan yang sebegini. Mereka ini yang boleh dibeli. Mereka ini yang boleh ditawarkan jawatan. Yang sanggup meninggalkan kabilah perjuangan. Mereka bila dapat jawatan, terus
kaya dengan apa yang mereka miliki. Saudara, jadi sebab itu dalam menyantuni persoalan di Johor, Presiden UMNO mengatakan bahawa dia berpegang kalau Ali Akar Umbi minta, paksalah pimpinan menyantuninya. Walaupun saya dapat ini kenyataan daripada timbalan Presiden Parti Amanah. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri di Johor, iaitu Datuk Salahuddin Ayub. Ini satu hal lagi tu. Datuk Salahuddin Ayub pula dia kata, kalau pilihan raya negeri Johor diadakan juga, maka mereka akan menarik sokongan terhadap kerajaan pusat pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana dia kata MOU yang ditandatangan itu juga katanya akan dibatalkan. Pula dah. Jadi soal sekarang, kenapa mereka takut untuk menghadapi suasana diadakan pilihan raya? Dia mengatakan bahawa keadaan situasi hari ini tak sesuai lah. Sedangkan banjir dah selesai. COVID-19 pun dah hampir selesai. Apa masalahnya di Johor ni? Kalau nak ada pilihan raya, kerana di Johor sekarang ni, saudara perlu ingat, kerajaan pimpinan Datuk Hasni Mohamad ni dalam kerajaan yang lemah. Kerana kedudukannya cuma satu kursi saja. Jadi bila ada kerajaan lemah begitu, macam mana nak buat dasar untuk rakyat yang secara tuntas pelabur-pelabur petanda. Berbeza dengan di Melaka. Usai pilihan raya negeri Melaka dan terbentuk satu kerajaan yang mantap, yang ada 2/3. Sekarang ni Melaka sudah menerima kemasukan pelabur melalui beberapa projek yang akan dilaksanakan bernilai hampir 1 bilion dan memberi peluang pekerjaan untuk 5,000 warga Melaka. Jadi kalau kerajaan sudah stabil, ini keadaannya. Sebab itu kita mengharapkan agar pimpinan di Johor berfikirlah. Sebab sekarang ni kalau satu kursi, dan contohnya Speaker Dewan Negeri Johor adalah kursi lantikan daripada Parti Amanah, tetapi beliau juga boleh mengundi. Dalam keadaan sekarang ni, kalau Speaker mengundi sebelah pembangkang, getinya 50-50, tak ada dasar boleh diselesaikan. Ini keadaannya. Jadi saya rasa wajarlah Johor melaksanakan pilihan rayanya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab bagi saya melihat, bukanlah kita nak berkempen supaya orang setuju untuk Johor menghadapi pilihan raya, tapi dah terpaksa nak buat macam mana. Inilah kesan daripada pilihan raya yang lalu. Bila scheme of thing lah. Sekarang ni, katalah ada berlaku tawar-menawar daripada pihak pembangkang pula kepada di kalangan ahli-ahli Dewan Negeri Johor. Melompat satu orang atau dua orang. Tumbanglah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Hasni. Ini gambarannya perlu kita faham. Saudara. Saudara, di negeri Johor sekarang ni, saya nak buat mula sebab saya dah janji. Sebab satu hari suntuk hari ni, saya membuat kajian apa yang berlaku di Johor, keadaan politik di Johor. Kalau tak habis, kita sambung lagi malam esok. Tapi insya-Allah, saya melihat dari segi parlimennya, di negeri Johor, Barisan Nasional cuma ada 7 kursi. Sebelum tu, kita ada 7. Kita menang 1 di Tanjung Piai. Jadi 8 sepatutnya. Tetapi kerana di kalangan ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO yang melompat, itu Mersing. Dia melompat pada PBM, kekal 7. Sedangkan parti, saya sebut sini PKR ya. Kerana mereka semua bertanding di bawah lambang PKR. Susah nak tegur mana satu DAP, mana satu Amanah, mana satu PBM. Kita sebut kerana waktu mereka bertanding PKR. PKR mendapat 19 kerusi. Itu dari segi parlimen. Jadi, namun begitu, dari data-data sini, saya melihat bahawa ada potensi. UMNO, Barisan Nasional, bolehlah untuk menambah kursinya, kursi-kursi parlimen di kawasan Sekijang. Kerana di Sekijang saya tengok cuma majoritinya kita kalah itu hari 281 undi. Begitu juga di Paguh. Semua orang dah tahu bagaimana Saudara Hisham mengulas kedudukan di Paguh dan juga di Seri Gading. Jadi kalau 7 campur 3 adalah modal dari Johor tu 10 kursi parlimen. Tak boleh cakap besar. Itu untuk parlimen. Tetapi bagi Dewan Negeri, saya melihat bagi Dewan Negeri sekarang ini Barisan Nasional ada 16, DAP ada 14, Persatu ada 11, Amanah ada 9, PKR ada 5, PAH ada 1. Jadi UMNO, jika ada pilihan raya akan datang, saya berkeyakinan ada 12 kursi Dewan Undangan Negeri yang boleh dimenangi. Kerana jumlah undi yang diperoleh itu terlalu rapat. Itu pertama sekali itu kursi di Pemanis. Pemanis, di Kemelah, kemudian di Tenang. Itu Tenang dalam kawasan Parlimen Labis. Begitu juga di Bukit Kepung dalam kawasan Parlimen Paguh.
Yang kelima, Bukit Pasir, juga dalam kawasan Parlimen Paguh. Di Semerah, itu dalam kawasan Parlimen Parit Sulong. Di kawasan Parit Raja, 7, di kawasan Seri Gading. Di Senggang, Senggang kawasan dalam Parlimen Batu Pahat. Di Mahkota, iaitu di kawasan Parlimen Kulai. Saudara, di Paloh, itu kawasan Sembrung. 11 di Kempas, itu di kawasan Pulai, sebab Kempas ni dulu memanglah banyak UMNO punya. Yang ke-12 Pekan Nanas di Tanjung Piai. Itu 12 kursi yang saya yakin jika berlaku pilihan raya negeri di Johor, sebab itu mereka bimbang. Pimpinan daripada PKR, pimpinan daripada PS, pimpinan daripada Amanah, mereka bimbang bahawa 12 kursi ni akan dapat ditawan semula. Dan dalam keadaan begitu, kita akan kekal. UMNO akan kekal di kursi di Pulau Kasab, dalam kawasan Segamat, di Sungai Balang, di kawasan Muar, di Seri Medan. Ini kawasan Seri Medan Parit Sulong. Ini memang kawasan kubu UMNO sejak dari dulu lagi, saudara. Kemudian di kawasan Semarak, di dalam kawasan Air Hitam, di Rengit dalam kawasan Batu Pahat. Begitu juga di Macap dalam kawasan Simpang Renggam, di Kahang, itu kawasan Sembrung. Kawasan Endau di Mersing, Tenggaruh juga dalam Mersing, di Sedeli, kawasan Kota Tinggi, kawasan Kak Limah ni, Johor Lama, itu di Kota Tinggi. Begitu juga dengan Pasir Raja di Tenggara, Panti. Panti ni daripada zaman Singa UMNO dulu. Kalau saya ingat dulu, Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar, Panti. Memang kubu UMNO. Kemudian Penawar di Pengerang, Tanjung Surat, Tanjung Surat di Pengerang, di Benut, itu di kursi Pontian. Benut ni kawasan Menteri Besar. Tentulah dia akan boleh menang, insya-Allah. Bukan Senggang ni, saudara Abdul, Senggarang. Ya, Senggarang. Saya ni kadang-kadang bila saya tengok begitu nyebut, maklum sajalah, di Johor ni banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang minta maaf cakap saya. Sebab Johor ni kadang-kadang saya orang Perak nak menyebut Senggarang. Terima kasih atas penjelasan itu. Itu dia Tanjung Surat di Pengerang, di Benut di Pontian, dan di Kukuk, iaitu di Tanjung Piai. Saya kena ingat di Tanjung Piai itu adalah kawasan ujung sekali. Ujung sekali benua yang menghubungkan kita ni tanah kita ni bercantum ke tanah besar Cina. Benua Asia ni kita adalah hujungnya adalah Tanjung Piai. Mulanya daripada Segenting Kera lah, saudara ya. Jadi baik, sebagaimana saya janji saya akan bagi pencerahan yang mana dan tak dan kita sambung lagi, saudara, jangan risau. Untuk kerusi Segamat, P140 Parlimen, seandainya Parlimen ataupun pilihan raya diadakan di Segamat, saya dah janji saya akan ulas tentang kedudukan politik-politik, suasana politik di Johor. Di Johor, untuk kawasan Segamat P140 sukar untuk UMNO Barisan Nasional menebus. Kerana dulu bertandinglah adalah Presiden MIC. Kerana MIC menurunkan presidennya Dr. Subramaniam, pilihan dulu dia dapat 18,584 kursi. Dan yang menentang beliau adalah Dr. Santera ni yang cuti lama dekat New Zealand tu. Dia dapat 24,000. Khairul Fazina Ahmad daripada PAS dia dapat 2,600. Kalau dicampur pun 20,000. Sukar. Saya nampak sukar di Segamat. Malahan calon PAS hilang deposit, saudara. Tetapi untuk kursi DUN agak selesa di Pulau Kasab. Kerana saudara Zahari Sarip Barisan Nasional dapat 9,186 dan mengalahkan calon PKR Nur Samsu Mak Yusof. Satu sama satu lawan, UMNO Barisan Nasional dapat 9,000, Barisan Nasional PKR dapat 8,000. Berdasar pada itu saya yakin Pulau Kasab ini kekal. Kemudian di Jementah, Jementah ni susah saya sebab saya nampak ini kawasan ni bukan Melayu. Kerana Barisan Nasional menurunkan MCA Chiam Yok Meng, dia dapat 9,000. Sedangkan PKR ni tak tahulah mungkin daripada DAP, Tan Chen Chuan di Jementah 16,336. Setara 7,000 punya perbezaan. PAS letakkan calon tapi hilang deposit. Itu Khairul Faizin, dia dapat 1,900 saja. Kalau dicampurkan PAS dengan undi Barisan Nasional baru 10,000. Macam mana nak lawan dengan PKR? PKR saya tak tahu sama ada DAP ataupun Parti Keadilan ataupun Parti Bersatu. Sebab yang dapat daripada saya, sulipan saya, keputusan dia PKR. Di Sekijang, di Johor ni dia tak macam negeri lain. Macam di Perlis, satu kawasan parlimen tu dia ada sampai 5 Dewan Negeri. Macam di Selangor ada juga kawasan tu, satu parlimen ada 3 Dewan Negeri.
Macam di Perak ada kawasan-kawasannya 2 Dewan Negeri, ada 3. Macam di Sabah ada 3. Malah ada 4. Tapi di Johor kebanyakan ahli kawasan parlimen itu cuma mempunyai 2 Dewan Undang Negeri. Bagi Sekijang pengundinya 45,596. Saya melihat ruang untuk menang ada. Kerana Datuk Ayub Rahmat, dia bertanding dalam PN dulu, dia dapat 18,278. Dia kalah kepada Natrah Ismail. Natrah Ismail yang menafikan dia nak dibeli untuk menyertai. Natrah ini adalah daripada parti PKR. Dia dapat 19,559. Jadi artinya perbezaan 1,300. Kalau warga UMNO di Sekijang betul-betul bekerja keras, kawasan Sekijang ni dulu memang kawasan UMNO. Tak silap saya, Datuk Rahman, sahabat saya dulu. Dia pernah jadi ahli parlimen di situ. Dan kubu Sekijang ni tumbang pada pilihan lalu. Untuk akan datang, saya yakin Sekijang boleh dapat menang. Dalam kawasan Sekijang ini, untuk pemanis. Calon PAS Cikgu Mala dia dapat 2,151. UMNO menurunkan kawasan MCA ni, Ku Siuli 7,941 dan Dr. Chong daripada PKR 8,304. Kalau pemanis meletakkan calon, ni penting kali ni untuk pilihan raya di Johor kali ni, calon. Kalau calon itu yang bukan-bukan, rasanya susah. Tapi kalau kita tengok formula di Melaka, insya-Allah boleh menang di pemanis. Sebab majoritinya cuma 666 undi saja. Majoriti yang diperolehi oleh Dr. Chong daripada parti PKR. Begitu juga di Kemelah. Di Kemelah, saya nampak ini, tapi besar juga ni Kemelah ni. Anwar Abdul Manaf daripada BN, dia dapat 8,841, tapi kalah pada calon PKR yang mendapat 10,836. Artinya hampir 2,000. Jadi kena kerja keraslah di Kemelah bagi dalam kawasan Sekijang. Baik saudara, kita sambung lagi malam besok tentang kedudukan kursi-kursi. Sebagaimana saya janjikan, saya dah dapat dah banyak ni saudara. Mana kawasan yang akan dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional seandainya pilihan raya negeri Johor terlaksana dalam waktu terdekat. Saya berkeyakinan, orang lain tak yakin, saya tak tahulah. Dengan gembar-gembar gitu sekarang ni, maka tentulah Yang Maklumat Menteri Besar Johor, Datuk Asni, dia akan menghadap ke bawah duli Yang Mulia Sultan Johor meminta supaya Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Kuasa membubarkan Dewan Negeri bukan kuasa Datuk Asni, bukan kuasa UMNO. Kuasa terletak di tangan duli Yang Mulia Sultan Johor. Kalau bagi dia tak berkenan, tak ada. Kalau bagi dia kata boleh, maka kita akan melihat pilihan raya negeri Johor akan diadakan. Bagi saya, tanya bila? Saya kata mungkin selepas tahun baru Cina ni. Mungkin saudara. Ini bukan satu yang tepat. Kita jumpa lagi malam besok untuk saya meneruskan pencerahan tentang kedudukan kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.